A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alright gang, welcome back sekali lagi to Galeri Kashaf Channel. Bertemu kita lagi di mana aku sebagai storyteller yang akan menghiburkan korang dengan perkongsian dan juga kisah-kisah seram yang menarik untuk kita sama-sama jadikan sebagai pengajaran dan juga iktibar. Okey, terima kasih juga kepada semua penonton sebab korang sudi untuk mendengar dan menyokong channel ini sebagai pilihan platform seram korang. Sebelum aku nak mulakan cerita ni, okey, jangan lupa untuk klik tombol like, share dan juga subscribe channel ni geng, sebagai tanda sokongan dari korang. Tanpa korang, siapalah Galeri Kashaf Channel ni yang baru nak bertapak dalam dunia YouTubers ni. Pada mana-mana yang dah subscribe, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak aku nak ucapkan. And then pada sesiapa yang tertanya-tanya macam mana korang nak share kisah-kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp, Telegram ataupun email je pada ruangan description yang aku dah sediakan dekat bawah. InsyaAllah aku akan ceritakan kisah-kisah korang ni sebaik yang mungkin. Okay, alright. Jadi aku tak nak buang masa lagi, aku tak nak bebel banyak. Intro pun dah lama sangat. Tanpa kita buang masa lagi, jom kita dengarkan. Okey, sebelum aku mulakan cerita, aku akan mulakan dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey guys, kisah kali ini yang aku nak sampaikan adalah kisah yang antara boleh kata famous jugalah di kalangan orang-orang kita tentang kisah ni. Kebanyakannya orang banyak terjadi ataupun mendapat gangguan daripada kawasan ini. Okey, tapi sebelum aku nak cerita, cerita ni terbagi kepada dua tapi dalam ke tempat yang berbeza lah. Tapi yang nak aku ceritakan pada kisah kali ini adalah pengalaman ketika berada di Bukit Putus, ataupun tajuk yang nak aku sampaikan kali ini adalah Ghost Hunting di Bukit Putus. Okey kawan-kawan dan teman-teman, dah macam Indon pula Okey, kali ini kisah terjadi pada tahun 2012. Okey, pengalaman ini diceritakan dari seseorang yang aku gelarkan sebagai Iman. Okey, Iman ni lelaki bukan perempuan, dia lelaki. Alright. Okey, Iman ni dia adalah seorang kata pemuda lah, lelaki lah, yang antaranya aktif dalam geng-geng kelab-kelab kereta. So pada budak muda-muda, kebiasaannya kan bila ada kereta dia akan join kelab-kelab kereta untuk buat apa, jalan, konvoy. Sama juga macam Iman. Kebanyakan waktu terluang dia pada hari biasa ataupun hujung minggu, aktiviti Iman ni dia suka berkonvoy dan juga meronda-ronda pada waktu malam. Alright. Tapi Iman ni dia macam kata orang kuat lah dalam kelab geng kereta ni. So Iman cakap dekat kawan dia, hari-hari macam konvoy and then tak habis-habis meronda malam-malam, macam aktiviti yang sama tiap-tiap hari. So macam tak ada benda lain ke yang nak buat selain daripada aktiviti macam ni. Jadi dia rasa macam dah bosan lah. Paling-paling pun duduk lepak kat mamak. So jadi Iman pun macam tanya dekat kawan-kawan dia, geng, malam ni kita buat benda lain daripada yang lain sikit boleh tak? Aku rasa macam bosan dah, hari-hari buat benda yang sama je. So member Iman ni cakap, okey, aku tak kisah, tapi kalau kau nak, aku boleh suggestkan, apa kata kalau kita buat ghost hunting? Nak tak? Ush. So Iman ni pun macam, weh, menarik tu. Okey, boleh. Dekat mana? So member Iman ni cakap diorang suggest lah untuk buat ghost hunting ataupun orang kata aktiviti paranormal, ataupun senang cerita lagi lah aku nak cakap,
cari hantu lah, dekat kawasan-kawasan. Biasalah kalau korang tengok dekat live video kan, TikTok ke FB ke, biasa orang buat aktiviti paranormal cari hantu. Oi, hantu kau keluar. Lebih kurang macam tu lah. Tapi ni pada waktu tu tahun 2012, jadi phone pun tak berapa nak canggih lagi waktu tu. So diorang just datang untuk mencari je lah. So meronda-ronda lah, kalau ada lah, kalau tak ada tak ada. So target diorang waktu tu adalah di Bukit Putus. Alright. Okay, sedikit info lah yang aku nak beritahu tentang Bukit Putus ni. Okay, Bukit Putus ni dulunya terkenal sebagai jalan utama yang menghubungkan antara Kuala Pilah dengan Seremban. Alright. And then Bukit Putus ni juga dia menjadi pilihan utama mana-manalah pengguna jalan raya ni yang nak pergi ke Pantai Timur. And then ada satu lagi info tentang Bukit Putus ni, info bersejarah dia. Dia pernah juga menjadi kawasan dan juga tempat pertempuran Angkatan Tentera Yang Tuan Antah dengan askar British pada tahun lebih kurang 1875. Right. Kalau korang nak tahu Yang Tuan Antah ni siapa, Yang Tuan Antah ni dia antara tokoh ataupun pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan di tanah air kita ni lah. Dia antara tokoh yang bangkit menentang penjajah British pada masa dululah, pada tahun 80-an macam tu, 18 macam tu lah. Alright. Okay, waktu tu berbalik pada cerita Iman ni tadi. Waktu tu dah jam 2 pagi. Okay, so diorang pun dah decide untuk buat paranormal lah, ghost hunting dekat Bukit Putus ni. Okay, diorang punya orang kata tempat pertama yang diorang pergi dulu adalah singgah dulu dekat restoran Star Fresh. Alright, siapa yang biasa lalu jalan Bukit Putus ni, aku rasa mungkin korang tahulah dekat mana restoran Star Fresh tu. Ataupun kalau ada siapa-siapa yang tahu, boleh maklumkan dekat komen sama ada restoran Star Fresh ni masih ada lagi ke ataupun tak. Alright, boleh komen dekat bawah. And then Iman ni kata restoran Star Fresh ni terletak yang antara yang hujung lah. So lepas je restoran Star Fresh ni, terus jalan gelap. Okay, maksudnya dah tak ada apa-apa lagi lah. Maksudnya sepanjang-panjang tu memang hanya jalan semata-mata, tanpa ada lampu ataupun apa-apa kenderaan lah, tak banyak lalu. So Iman ni cerita waktu ni yang terlibat cuma ada 3 kereta sajalah. Maksudnya diorang memandu ni konvoi 3 kereta. Okay, sepanjang laluan ni diorang dah berada dekat restoran Star Fresh ni. So diorang pun mulalah perjalanan diorang melalui Bukit Putus tu. Okay, Iman yang beritahu sepanjang perjalanan tu memang tak ada apa-apa guys, tak banyak kereta. Dan aku rasa tak ada kereta langsung sepanjang diorang lalu tu. Yang ada hanyalah lampu kereta diorang je lah yang memancar kawasan hutan dekat situ. And then Iman ada perasan semasa diorang melalui kawasan Bukit Putus tu, dia nampak macam ada bayang-bayang putih kabur je. So Iman mula-mula macam aku salah nampak kot. So dia pun buat tak tahulah. And then dia terus buat tak tahu. Dia cuba alih perhatian dia dengan buat dono je, sambil layan lagu tu. Time tu dia kata, dok layan lagu System of the Down. Waktu ni memang famous lah, kumpulan System of Down ni. Alright. Masa diorang dalam perjalanan tu, diorang sampai dekat satu selekoh tau. Dekat selekoh tu diorang perasan ada satu bas dekat depan diorang. So diorang ni jalan konvoi 3 kereta. Masa lalu tu diorang perasan ada sebuah bas depan. Okay, tapi dia nampak macam pelik sikit. Sebab bas ni macam mustahil and impossible jugalah untuk lalu dekat kawasan Bukit Putus ni. Sebab dia perasan nombor plate bas ni nombor plate Terengganu. So diorang ni macam pelik lah, kenapa ada bas Terengganu dekat sini, sedangkan kenapa tak lalu aja ada jalan baru kat sini. So diorang macam lain macam je ada bas kat sini. Sebab dia kata jalan lama ni sebenarnya yang diorang lalu ni adalah jalan Bukit Putus, jalan lama. Dia ada jalan baru. Tapi yang jalan lama yang diorang lalu ni, itu yang famous dengan orang kata biasa orang buat cari aktiviti paranormal.
Ada juga yang minta nombor, and ada juga yang buat projek ham juga dekat situ. Yang faham-faham, yang tak faham sudah. Right? And then kawan Iman ni dia cakap, nampak tak bas tu? Bob ni cakap. So Iman macam, shh, jangan tegur lah Bob, diam je. So Bob pun macam, okey lah, Bob tak tahu je lah. Tu kawan ni lah, kawan Iman ni dalam satu kereta ni. Asal diorang nak potong je bas ni, bas ni macam tak bagi diorang nak potong tau. Asal nak potong je, bas tu makin laju. Asal nak potong je, makin laju. Tapi bila kereta diorang perlahan, dia tak ada pula nak laju ke depan. Bas ni macam seolah-olah nak menganjing diorang tau. So dia duduk je, stay je dekat line tu. And then diorang geram. Iman kata waktu tu dia punya pecut, dia tekan sebab dah geram sangat bas ni nak potong. And then Iman perasan masa dia cuba potong bas tu, dia nampak ada seorang je pemandu kat situ. And then pemandu tu macam nampak agak pucat. Tapi pemandu ni dia bukan pandang ke depan, kepala dia pandang ke bawah. Macam ke bawah je pandang sambil dia memandu bas ni. So Iman kata macam pelik lah, pemandu ni betul ke pemandu ni? So waktu tu dah rasa macam curiga dah. Atas itu Iman dah rasa macam ini bukan orang ni. Tapi Iman still buat tak tahu je. So dia dengan kawan-kawan ni, okey tak apa, teruskan perjalanan. So lepas dipendekkan cerita, diorang pun lalu lah. Sampailah akhirnya diorang lalu ke satu kawasan yang dia ada tulis signboard, selamat datang ke Pilah. Alright. So dah sampai kat situ, diorang lepak kejap dekat tepi sambil hisap rokok. Diorang lepak kejap lah. Waktu tu Iman cakap, Iman dengan Bob ni, diorang ni lambat sampai dah. Diorang lambat sikit, sebab dia perasan kawan-kawan dia dah berhenti dah dulu. Diorang dah hisap rokok dulu. So Iman dengan Bob dia tunggu dalam kereta jap, macam lepak jap, relax jap, baru nak keluar. Okay, nak join lah kawan-kawan dia lepak-lepak sekali dekat tepi tu. Tapi masa Iman barunya nak keluar, tiba-tiba dia rasa macam ada satu berbola angin tau duk main kat kaki dia. Sap. Tapi dia rasa bukan macam angin tau, ni macam bentuk berbola. Dan itu Iman dah rasa menggelupur dah. Tapi dia still lagi kata, okey tak ada apa-apa ni, buat tak tahu je. Dan waktu tu kawan-kawan dia ni macam biasalah sembang, gelak-gelak apa semua. Masa yang sama Bob pun nak keluar. Tiba-tiba dia masuk dalam kereta, and then Bob menjerit tau, weh, dah weh, jom, blah 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 blah. Sampai macam tu lah. So kawan-kawan ni, Iman dengan kawan-kawan yang geng kereta ni macam terkejut tau, kelang kabut lah. So diorang semua naik kereta, tak tanya banyak, tak cakap banyak, naik kereta, pecut balik. So diorang pecut balik ni, diorang tak pergi ke next destination lah. So diorang patah balik ke kawasan yang diorang mula-mula stop ni, iaitu nak pergi balik ke restoran Star Fresh tadi. And then nak dipendekkan cerita, benda ni terjadi antara Iman dengan Bob lah masa dalam kereta tu. Iman beritahu setiap selekoh yang diorang lalu, Bob akan menjerit-jerit. Dia macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, subhanallah. Macam tu. Sepanjang, kalau lalu kawasan selekoh je, Bob akan mengucap panjang macam tu. Sikit-sikit mengucap, sikit-sikit mengucap, lain macam lah macam tu. And then Bob ni juga, masa dia bawa kereta tu, dia macam dah lain tau. Dia macam tangan dia mengeras, dia cengkam je steering tu, macam nak patah dia kata. And then masa yang sama, Iman dia perasan mata Bob ni macam dah meleleh dah, macam nak menangis setiap masa. Allahu Akbar, Allah. So Iman ni macam dia dah tak tahu nak buat apa. Dia cubalah tenangkan Bob. Bob, relax Bob, relax Bob. So Iman dia kata nasib baik lah time tu dia teringat lah nak baca ayat kursi ni. Dia baca ayat kursi, dia baca Fatihah, dia tiup kat muka Bob ni. Slow-slow Bob ni macam alright, tenang balik. Okay, so Iman cakap, okay Bob, relax, tarik nafas, slow, diam dulu, jangan cakap apa-apa. Nanti dah sampai kau cerita, jangan cakap apa-apa, gerak je dulu. Okay, so dipendekkan cerita lagi, sampailah diorang balik kat restoran Star Fresh ni. So waktu ni Bob pun ceritalah apa yang dia nampak.
Bob cerita masa diorang sampai dekat yang kata kawasan selamat datang ke Pilah tu, Bob cerita masa dia nak turun, kan Iman dah turun. Iman kata dia macam ada rasa berbola angin kan. Bob pun rasa benda yang sama juga. Dia nak turun, and then dia pun rasa macam berbola angin tu pun ada juga dekat kaki dia. So Bob macam, apa benda ni? So dia pun macam gelabah, dia masuk balik dalam kereta. So dia tak jadi nak join diorang, kawan-kawan dia lepak. So dia isap rokok dalam kereta je. Dia duduk diam lah, dia tak beritahu apa-apa lah. Dia senyap je sambil dia isap rokok dalam kereta. Tapi yang Bob ni duduk dalam kereta, dia dah kena macam tu, mata dia gatal lah ni, kira mata gatal lah, nak melilau pergi tengok sana sini dekat kawasan hutan tu. Masa dia melilau-lilau mata sambil-sambil tengok tu, duk isap rokok tu, dia ternampak sesuatu. Tahu tak dia nampak apa Bob ni? Bob ni nampak dekat tepi hujung hutan yang orang kata dalam jarak 100 meter daripada Bob ni, dia ada perasan ada seseorang berpakaian, kalau korang tahu tak penyanyi M. Daud Kilau ni, okey, jangan marah penyanyi, ini bentuk contoh saja. Dia macam pakaian M. Daud Kilau tu, yang baju berkelip-kelip tu, berdiri kat tepi hutan tu sambil menari-nari. Dia kata hampir serupa macam M. Daud Kilau tu menari. Yang korang dengar lagu Asenyumlah, Asenyum, macam tu lah. Dia menyanyi sambil menari-nari macam tu. Menari dia tu, bentuk dia. Sebab itulah Bob dia terkejut dan dia menjerit, jom weh, blah blah blah. So dia panggil kawan-kawan ni. So kawan-kawan ni tak cakap apa, macam terkejut. Diorang pun ikut je lah apa yang Bob ni. And then satu lagi cerita, masa Bob yang dia kata dia menjerit Allahu Akbar, Allahu Akbar tu, Bob kata setiap selekoh yang dia nampak tu, dia lalu tu, dia akan nampak macam-macam benda pelik. Ibarat dia macam mata Bob ni waktu ni, hijab dia terbuka pada waktu tu. Ada setiap selekoh tu, ada dia nampak yang muka tak ada, ada yang nampak perempuan menari lah, ada juga yang dia nampak selekoh lagi satu, ada yang nampak muka badan hancur. And then yang paling dia kata seram sekali, masa selekoh yang last sekali dia orang dah sampai tu, dia nampak pocong. Aku tersebut sebenarnya ni, okay. Gula-gula. Dia nampak benda tu macam melompat-lompat, sambil dia buat aksi macam orang rokok. Tahu tak orang semayang tengah rokok tu, dia buat rokok, dia bangun, dia rokok, dia bangun, dia rokok. Dia buat benda tu berulang kali. So itu adalah cerita daripada Bob. Okay, itu adalah kisah yang disampaikan kepada aku daripada Iman tentang pengalaman dia semasa buat ghost hunting di Bukit Putus. Alright. So kalau korang ada juga pengalaman dekat Bukit Putus macam biasa, boleh sharekan dekat aku. Alright. Okay Gen, kita kembali lagi untuk kisah tentang bukit. Alright. Okay, macam tadi yang aku ceritakan adalah kisah ghost hunting dekat Bukit Putus. Okay, kali ini tentang kisah di jalan Bukit Fraser. Okay, kalau korang tahu Bukit Fraser ni tempat yang kata kawasan yang sejuk, tapi dia ada laluan untuk laluan tu memang kata simpang siur dan hutan di kiri kanan. Alright. Okay, cerita kedua ni adalah pengalaman seram yang dilalui oleh seseorang semasa dia jam di highway masa dia on the way nak balik. Okay, Zaf. Okay, itu nama yang aku beri kali ini untuk cerita kali ini. Okay, Zaf ni ceritakan semula kejadian ni masa dia bersama kawan-kawan dia pada tahun sekitar 2019 macam tu lah. Okay, waktu ni dorang, aku tak tahu dorang buat apa, tapi dorang ni daripada Kuantan, and then dorang nak balik semula ke KL. Aku rasa mungkin dorang pergi bercuti ataupun konvoy lah, berjalan ke mana-mana. Okay, Zaf ni cerita dia dengan kawan-kawan dia ni naik 2 kereta tau. Okay, kereta yang pertama, okay, aku nak korang ingat betul-betul nama dia. Kereta yang pertama, driver dia Abdullah, and then Zaf dekat sebelah, and then satu lagi Salim, penumpang dekat belakang. Okay, dan kereta yang satu lagi
kereta ni dinaiki oleh Najib, Mahathir, Anwar. Kau ingat nama 3 menteri ni. Dia orang ni geng-geng menteri ni satu kereta. Okay, tapi aku akan sebut tentang Najib and the gang lah dalam satu kereta ni. Kisah dia bermula waktu ni diorang nak balik, tapi waktu tu dah agak lewat. Jam waktu tu dah menunjukkan sekitar 6.45 petang. Okay, bila Zaf dengan kawan-kawan ni dia check Waze, dia lihat dekat telefon tu kesesakan dia terlalu teruk waktu tu. Kesesakan daripada Tol Gombak dengan Tol Bentong memang kau jam dia. So diorang ambil decision untuk lalu jalan Gombak lama, satu kawasan yang satu jalan alternatif lah untuk balik ke KL. Tapi masa separuh jalan diorang melalui jalan Gombak lama tu, tiba-tiba jalan yang diorang lalu tu ditutup. And then nak tak nak, Zaf dengan kawan-kawan dia ni terpaksalah patah balik ke Bandar Bentong. Okay, waktu tu masa diorang patah balik tu, diorang ni lepak lah dulu dekat satu kedai ni lah, and then berbincang balik macam mana diorang ni nak balik. Nak balik satu jalan ni jam, and then nak balik lalu balik ke jalan Gombak lama tadi dah tutup. So diorang ni macam aduh, macam mana nak balik ni weh, jam satu hal, jalan pula kena tutup. And then Zaf tiba-tiba terfikir ada satu jalan yang diorang masih lagi boleh lalu, iaitu jalan di Bukit Fraser. Okay, siapa yang tahu jalan Bukit Fraser ni, okay, mungkin tahulah macam mana. Aku sendiri pun sebenarnya tak pernah lalu, tapi aku dapat bayangkan lah macam mana keadaan dan situasi dia, kawasan laluan Bukit Fraser tu. Okay, Zaf cerita bila dia check je dengan aplikasi Waze, jalan tu tunjuk okay, cun, clear, tak ada kesesakan apa-apa. And then waktu tu geng-geng Najib and the gang ni, yang aku kata geng yang 3 menteri ni, yang naik satu kereta ni, yang cakap okay, kita lalulah jalan Bukit Fraser ni, tapi korang pergilah dulu, kita orang akan ikut daripada belakang. Sebab ada salah seorang member Najib ni, yang Mahathir ataupun Anwar ni, cakap nak pergi memerut dulu, sakit perut. So diorang akan menyusul daripada belakang lah. So Zaf, Abdullah dengan Salim ni yang satu kereta ni pun bergerak lah melalui jalan Bukit Fraser ni dulu. So diorang jalan dululah. And then diorang macam dah berpakat, macam dah berbincang, kalau ada apa-apa just high beam je lah sekali. Kalau high beam sekali tu maksudnya diorang dah sampai ataupun kata boleh jalan ke, macam tu lah diorang punya bahasa isyarat dia. Sebab diorang kata takut bila lalu kawasan tu line tak ada, so nak buat call ataupun apa-apa panggilan ke WhatsApp ke message semua tak boleh, takut benda macam tu berlaku. So diorang bagi macam isyarat lah, guna high beam je dekat kereta masing-masing. Okay, nak dijadikan cerita, so diorang pun masuk lah. So laluan pertama daripada Bentong tu, diorang lalu masuk ke kawasan Raub. Diorang lalu kawasan Raub ni, dia kata jalan kat situ dah start bengkok-bengkok dah. Sambil-sambil tu diorang dah tahu kawasan yang sunyap sunyi tu. So diorang pun mainkanlah ayat-ayat Quran dalam kereta tu, so nak bagi agak tenang, cool sikit. Okay, kemudian sampailah diorang di satu kawasan simpang di Bukit Fraser tu. Okay, Zaf cerita waktu ni dia ada perasan tau, ada satu banglo putih yang terbiar dekat kawasan lah, dekat satu kawasan tepi masa diorang lalu jalan nak simpang Bukit Fraser tu. And then tiba-tiba radio yang diorang mainkan ayat Quran tu tiba-tiba terpadam, senyap. And then kereta yang diorang naik tu tiba-tiba macam tersengguk-sengguk, macam nak tak nak je hidup. So kereta diorang ni. And then waktu yang sama diorang ada perasan kereta geng-geng 3 menteri ni, geng-geng Najib ni, kereta dia ada dekat belakang, macam baru sampai lah. So bila dah sampai tu diorang bagi macam satu high beam lah, pak. Maksudnya diorang dah sampai kat belakang. So lepas dia bagi je high beam tu, automatic radio dengan enjin pun terus okey. Oh, ini lain macam ni. So Zaf pun buat tak tahulah, okey lah, mungkin
fikir positif lah. Okay, so diorang pun teruskanlah perjalanan macam biasa, lalulah kawasan Jalan Bukit Fraser tu. And then masa dalam perjalanan tu, kawan si Zaf ni yang ada duduk kat belakang ni, iaitu Salim, tiba-tiba dia kata, "Weh Zaf, pinjam earphone." Tiba-tiba nak pinjam earphone. So Zaf ni macam, apa hal Zaf ni? Salim ni masa dia minta earphone, dia nak pinjam earphone dengan Zaf ni, dia macam kelang kabut tau. "Weh, pinjam earphone." Dengan muka dia pucatnya, macam macam kenapa ni? Dia pakai je earphone, dia terus sambil mulut Salim ni cakap macam, "Aku rasa macam ada suara orang duk panggil aku lah, macam ada orang panggil aku lah." Sebab tu lah dia nak pinjam earphone tu. So Abdullah yang dekat sebelah yang jadi driver ni macam pucat dah, tapi dia stay diam lah, buat tak tahu je. Okay, and then masa yang sama diorang perasan kereta Najib ni masih ada dekat belakang diorang, tapi ketinggalan jauh. Masih jauh lagi dekat belakang, tapi slow je lah dekat belakang. And then diorang pun bergerak lah macam biasa. Kemudian diorang dapat lagi satu gangguan, di mana dalam perjalanan tu diorang nampak ada satu pokok tumbang. And then pokok tumbang tu sebenarnya dah menutup separuh jalan diorang tu. So diorang nak lalu, tapi takut kalau ada kereta kat depan. So apa diorang buat? Abdullah ni yang sebagai driver ni, dia akan bunyikan horn sebagai tanda kalau ada orang kat depan. So Abdullah akan horn kan, tet. Kalau ada bunyi, kalau ada orang kat depan, maksudnya orang kat depan tu akan balas balik lah, tet. Macam tu. So kalau ada balas, adalah orang. So Abdullah pun buat, dia pun horn kan. And then tiba-tiba diorang dengar bunyi kereta pun macam horn juga. Ada orang kat depan. So diorang pun tunggulah kok kereta tu nak lalu. Tapi macam tak ada apa-apa kereta. Tapi diorang tengok macam tak ada lampu pun dekat kawasan depan diorang ni. So Abdullah pun sekali lagi dihornkan lagi kereta dia, bunyikan lagi. Kereta pun yang macam dekat depan tu bunyikan juga. So dia macam peliknya, nak kata ada kereta macam tak ada, tapi kenapa ada bunyi horn ya? Perkara yang sama berlaku 2-3 kali diorang ulang. Salim yang dekat belakang ni terus cakap, jalan je weh, jalan. Salim ni sebenarnya dekat belakang ni, kalau tengok pergaya dia dah macam agak pucat dan kelang kabut waktu ni. Okay, so diorang pun buat tak tahu, dia pun jalan lah. Bila diorang jalan je melintas dekat kawasan pokok tu, baru diorang perasan yang sebenarnya tak ada kereta ataupun tak ada apa-apa kenderaan pun dekat situ. So sebenarnya siapa yang horn diorang tadi, tak tahulah siapa. Wallahualam. And then diorang ni pun teruskan perjalanan lagi. Waktu ni diorang kata dah 2 kali dah terkena ni. Satu mula-mula kereta diorang tersenguk, radio terhenti. Yang kali kedua dengan bunyi horn pula. Diorang kata apa nak jadi ni, takut apa lagi akan terjadi next ni. So diorang pun berjalanlah lagi. Dalam perjalanan diorang ni, tiba-tiba kereta yang diorang lalu tu rasa macam dirempuh oleh sesuatu dekat tempat duduk si Zaf ni, tengah bawa tu. So Abdullah yang tengah bawa ni break terus lah, macam break mengejut, berhenti. And then Zaf ni macam terkejut, bunyi apa tu? Terus dia tengok dekat side mirror, tapi macam tak ada apa-apa pun. Diorang ni sebenarnya nak keluar tengok, tapi tak berani. Siapa yang berani kalau kiri kanan hutan gelap tak ada apa? So diorang pun macam tak ada apa kot. Tapi mustahil lah pula, masa kita lalu tadi macam tak ada binatang kan. Binatang tak ada, apa pun tak ada. Mustahil lah kalau kita ada terlanggar sesuatu. Itu yang Zaf kata dengan kawan-kawan dia lah. And then habis je Zaf cakap macam tu, Salim tiba-tiba bap lagi ke depan, duduk terus dekat Zaf ni. So Zaf. Dia macam ketakutan tau tiba-tiba. So Zaf ni apa kau ni, kenapa tiba-tiba duduk aku? Jom lah, tak nak weh, jom lah, gerak. So
Abdullah, Zaf ni pun macam layan ke je lah. Baliklah diorang. Pada masa sama duduklah diorang berhimpit bertiga dekat kawasan depan tu. Dekat belakang tu terbiarlah kosong. So dipendekkan cerita lagi, akhirnya sampailah diorang jugalah dekat Bandar Awang. Alhamdulillah diorang selamat sampai. And then diorang pun berhentilah dekat satu kawasan stesen minyak ni lah. Sambil diorang tunggu tu, diorang perasan kereta kawan diorang yang lagi satu ni, Najib ni, tak sampai-sampai lagi. Tunggu 5 minit tak sampai, 10 minit tak sampai, 20 minit tak sampai-sampai. Kenapa ni? Tadi kata dah janji nak jumpa dekat stesen minyak sekian-sekian dekat Bandar Awang ni. And then Zaf pun ambil keputusan, call lah Najib ni. Sebab tadi masa dekat tengah hutan, tak ada apa-apa signal, line pun tak ada. So bila dah sampai dekat Bandar Awang, line pun dah kembali macam biasa lah. Dapat line, dapat boleh call, WhatsApp semua. Zaf pun call Najib. Weh Jib, kau kat mana tu? And then Najib pun balas, kat mananya? Aku nak sampai rumah dah ni. Lajunya. Bukan ke korang tadi dekat belakang kereta kita orang tadi? And then Najib balas, belakang mana weh? Aku tak lalu highway lah. Aku tak lalu jalan Fraser tadi. Aku lalu highway. Kan aku dah beritahu dalam WhatsApp tadi. Bila masa kau lalu ni? Kau tak ada beritahu pun, Hanat? Punyalah marah Zaf macam tu. And then barulah Zaf perasan yang sebenarnya dia dapat satu teks daripada Najib ni, yang dia beritahu yang sebenarnya kan aku kata mula-mula tadi diorang tunggu dulu kan, sebab ada kawan diorang yang perut sakit memulas. Diorang akan datang sekejap lagi, nak kena menyusul sebentar lagi tu. Sebenarnya diorang tak pergi pun, tak ikut pun, sebab diorang kata baik lalu kawasan yang jam daripada masuk dekat kawasan Bukit Fraser yang entah apa-apa diorang tak pernah lalu tu. So geng-geng Najib ni sebenarnya diorang ikut highway. And then sebenarnya diorang tak lalu pun kawasan Bukit Fraser, diorang ikut highway. And then Zaf, Allahu Akbar, sebenarnya apa yang dekat belakang kereta diorang tadi, itu yang kita tak tahu sebenarnya. Okey, lepas je habis perbualan antara Zaf dengan member DC Najib tu, tiba-tiba dekat stesen minyak tu, diorang ni perasan pekerja stesen minyak tu macam menjerit tau. Ya Allah, ya Allah, sambil tangan pekerja stesen minyak tu macam menunjuk sesuatu ke arah diorang. And then dia berlari masuk, staff stesen minyak tu lari masuk dekat dalam kedai tu balik. So tentu korang faham-faham sendirilah sebenarnya apa yang staff stesen minyak tu nampak. Itu setakat itu je yang Zaf cerita. Dia tak beritahu sebenarnya apa yang pekerja staff tu nampak dengan diorang masa dekat stesen minyak tu. So akhirnya Zaf dengan Abdullah dengan Salim ni decide untuk bergerak terus daripada stesen minyak tu. And then diorang kata diorang akan sepatutnya singgahlah dekat mana-mana dulu. So diorang decide akhirnya untuk singgah di satu kedai mamak. And then Salim ni pun dia buka lah cerita. Sebenarnya masa dia duduk dekat belakang tu, dia terdengar macam-macam bunyi dekat belakang. Dia macam dengar suara orang menangis tau. Kejap-kejap kuat, kejap-kejap slow, sambil dia memanggil-manggil nama si Salim ni. Salim, Salim. Kejap-kejap kuat, kejap-kejap perlahan. And then masa dekat pokok tumbang tu, Salim cerita, lagilah dia dengar suara orang mengilai, terkekek-kekek ketawa dekat pokok tu. Kan waktu tu Zaf dengan Abdullah tengah sibuk nak hon-hon kereta kan kat depan tu. Tapi Salim pula, dia terdengar bunyi suara mengilai dekat kawasan tu, nyaring. Padahal Zaf dengan Abdullah tak dengar bunyi apa-apa pun. Itulah yang Salim dia kelang kabut. Dia terus pergi kat depan Zaf, duduk berhimpit tu. Sebab itulah yang cerita sebenarnya kenapa Salim sampai ketakutan, sampai duduk dekat area kawasan kereta bahagian depan tu. So masa dekat kedai mamak tu, diorang pun tunggu sebab
petua orang dulu. Dia kata kalau macam kena kacau ke, kena keteguran ke apa-apa, orang tua dulu pesan singgah dekat mana-mana dulu, duduk relax dulu, so biar benda tu tak mengikut kita masa kita balik rumah. Dan Zaf ni dia pun ikutlah petua tu. Diorang tunggu kat situ, diorang stay sampailah pagi. Selepas je azan subuh, diorang solat apa semua dekat area situ, dan diorang barulah balik ke rumah masing-masing. Tapi Zaf cerita sejak kejadian tu, seminggu tiga-tiga Zaf, Abdullah dengan Salim ni demam akibat terkena gangguan masa perjalanan diorang dekat Bukit Fraser tu. Alright. Okay, so itu dia kisah yang kedua. Tambahlah kisah yang kedua untuk video kali ini. Semuanya berkaitan tentang laluan dekat bukit. Alright. So macam mana? Ada antara korang tak yang pernah lalu kawasan ni? Kalau pernah, bolehlah komen-komen dekat bawah dan sharekan pengalaman korang sekali. Kalau rasa nak aku share, InsyaAllah aku boleh sharekan cerita korang untuk next video. Okay, aku harap korang enjoy dengan dua kisah yang aku ceritakan ni. Okay, pengajaran yang bagi aku lah kita boleh ambil daripada cerita ni lah. Nak pergi mana-mana pun, pastikan berhati-hati. And then korang pergilah mana-mana pun, sentiasa berdoa dan minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang menanti di depan kita nanti. Okay. Alright, so itu saja perkongsian aku kali ini. Terima kasih sebab sudi dengar video aku ni sampai habis. Minta maaf jikalau aku ada tersasul ataupun cakap benda yang tak sepatutnya. Sorry sangat-sangat sebab aku pun masih baru lagi. So harap korang boleh maafkan aku. Okay, alright, so kita berjumpa lagi di next video dalam Galeri Kashaf Channel. Aku hargai korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.